A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua senang hati bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung membaca sebuah kitab karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Sebuah kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat, Jawapan kepada Amalan Kontroversi. Sebuah kitab yang membicarakan mengenai amalan ibadah yang dilakukan terutamanya di Melayu Nusantara. Dikiranya di kawasan Nusantara, terutamanya Melayu, dan kita fokus pada amalan di Malaysia ini. Dan karangan Dr. Nizam ini lebih tertempu pada satu keadaan di mana satu-satu ibadah itu yang telah menjadi adat, adakah ibadah itu mempunyai dalil ataupun adakah mempunyai saranan daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan Dr. Nizam juga mengambil pendekatan selain daripada salah satu ibadah itu mestilah berlandaskan Al-Quran dan hadis, tetapi ibadah yang telah menjadi adat itu yang kita lazimi, adakah perkara itu sekiranya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, perkara itu boleh dilakukan ke ataupun tak boleh dilakukan. Sama ada ibadah itu bertentangan dengan hukum syarak ataupun boleh mendatangkan murka dan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun perkara itu sebenarnya tak menjadi dosa pun. Sebagai contoh, Yasin malam Jumaat. Yasin malam Jumaat menjadi adat di Malaysia ini, terutama di masjid-masjid dan surau-surau. Khamis kita khususkan aktiviti untuk membaca surah Yasin. Ataupun ada masjid yang baru-baru ni ditambah surah Kahfi. Surah Kahfi. Adakah amalan sebegitu melanggar syarak ataupun mendatangkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendatangkan pahala? Walaupun ianya menjadi adat, kita jadualkan perkara tersebut. Setiap Khamis malam Jumaat di masjid ada baca Yasin. Adakah perkara itu bertentangan ataupun sebenarnya benda itu tak ada masalah pun dan boleh dilakukan dan ianya mendatangkan pahala? Kerana kita membacakan Al-Quran, cuma kita jadualkan dekat masjid ataupun surau, waktu-waktu sekian kuliah, kemudian Khamis malam Jumaat kita baca Yasin. Itu sahaja, tidak lebih daripada itu, dan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kita hanya membaca Al-Quran sahaja. Macam orang menjadualkan diri dia setiap malam sebelum tidur, dia baca Al-Quran. Tak pun sebelum nak masuk kerja, dia baca Al-Quran sekejap semuka. Dia jadualkan perkara tersebut. Adakah ianya mendatangkan dosa? Selagi ia tidak melanggar hukum syarak ataupun syariat-syariat Islam, maka perkara tersebut boleh dilakukan. InsyaAllah malam ni kita akan sambung bab yang ke-12. Bab ke-12 ni berkaitan apa? Berkaitan dengan biji tasbih. Menjadi amalan masyarakat untuk memegang biji tasbih. Tujuannya untuk berzikir dan mengingati Allah. Bukan sahaja di Nusantara, malah di seluruh dunia. Ramai orang berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Biji tasbih. Untuk
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun ada sekarang ni tasbih digital, ditekan saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adakah menggunakan biji tasbih ini tidak mengikuti syariat daripada Islam ataupun ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok ya. Apabila kita bertasbih, mulut akan mengungkapkan subhanallah ataupun alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, macam-macam lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berzikir, berselawat dengan cara kita menggunakan biji tasbih. Sebab kita kadang-kadang nak semangat, nak tahu berapa banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah, kadang kita menggunakan tasbih. Sebab apa? Ada tasbih yang panjang dia 33 kali, maksudnya 33 kali butir. Ada tasbih yang ada 100 butir, maksudnya satu pusingan, oh kita dah tahu dah yang kita telah bertasbih la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Jadi itu memudahkan kita dalam pengiraan kita. Mungkin kita akan target dalam satu hari kita bertasbih, contohnya selawat kita nak 1000 kali. Jadi maknanya tasbih itu haruslah dipusingkan sebanyak 10 kali untuk mencapai 1000 kali. Ini memudahkan kiraan kita supaya kita ada KPI kita. Sungguh pun ada KPI kita, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira masa, lebih lagi bagus. Tapi ada sesetengah yang Nabi bagi tahu fadilatnya. Contohnya lepas solat kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Itu yang Nabi sarankan. Dan ada juga dalam pendapat yang lain Nabi kata kalau lebih lagi bagus, alhamdulillah. Macam Nabi bagi tahu siapa yang berselawat 10 kali pagi dan 10 kali petang, barulah dia layak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Itu Nabi buat satu makluman kepada kita berkaitan dengan satu-satu zikir ataupun selawat kepada Nabi. Nabi bagi tahu jumlahnya. Kita tengok ada masalah ke dengan penggunaan tasbih ini. Oleh itu, amalan berzikir bukanlah diamalkan dengan biji tasbih, tetapi ianya lebih kepada ucapan. Ada zikir tertentu yang disarankan jumlah bilangannya, maka kaedah pengiraan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan jari. Macam ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan kita ada 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 kan. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi satu pusingan ni 15 campur 15 jadi 30. Jadi 30 kali. 30 kali kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kiralah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi galakkan kita menggunakan kiraan dengan menggunakan jari, dan yang paling afdal kita gunakan jari ataupun tangan yang sebelah kanan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mengira bilangan zikir tersebut. Apa yang Nabi bagi tahu? Nabi bagi tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Artinya, dan kiralah dengan jari-jari, maka sesungguhnya ia ditanya dan diminta untuk bercakap. Maksudnya apa? Nabi kata gunakanlah jari-jari anggota kita ni semuanya. Sebab apa? Satu hari nanti di hadapan Allah, anggota badan kita lah yang akan menjadi saksi kepada perbuatan baik ataupun buruk kita semasa di dunia dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya waktu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan mahsyar dan kita dipanggil seorang demi seorang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Antara kita dengan Allah tiada penterjemah. Kita dengan Allah akan bercakap terus.
Dan kadang-kadang satu keadaan di mana anggota kita yang bercakap, mulut kita dikunci, tangan kita akan bercakap, dia akan bersaksi, ya Allah, dulu jari-jari inilah yang berzikir kepada kamu, mengingati kamu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berzikir menggunakan jari kedua-duanya boleh, yakni jari kanan dan jari kiri dibolehkan. Namun begitu lebih elok menggunakan kanan. Hal demikian kerana Nabi membilang tasbih menggunakan jari kanan sebagaimana riwayat Sunan Tirmizi. Selain jari, ada riwayat menerangkan pengiraan menggunakan anak batu. Maksudnya ada riwayat bagi tahu Nabi menggunakan anak batu. Sebagai contoh, diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu isterinya Safiyah radhiyallahu anhu. Pada waktu itu terdapat batu-batu kecil yang amat banyak di hadapan Safiyah. Batu itu digunakan oleh Safiyah untuk bertasbih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Nabi bagi tahu? Laqad sabbahti bihadhihi. Nabi kata, sesungguhnya kamu telah bertasbih dengan ini. Ala u'allimuki bi aktsara mimma sabbahti. Lepas tu, mahukah kamu ku ajarkan perkara yang lebih banyak daripada kamu bertasbih dengannya? Fakultu bala. Maka Safiyah kata, silakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, subhanallahi adada khalqih. Maksudnya, katakanlah maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya. Maksudnya, itu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebanyak mana zikir itu? Sebanyak mana bilangan makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini. Kita dapat kira ke? Tak dapat. Kita tak akan dapat kira. Kita ambil sebagai contoh kucing saja. Kucing dalam dunia ni berapa banyak kucing? Itu baru kucing. Belum lagi serangga. Serangga ada beribu-ribu spesies. Dan satu spesiesnya ada berapa banyak? Maksudnya tiada bilangan kiraan berapa banyaknya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya. Itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Al-Awthar membahaskan isu menggunakan biji tasbih. Imam Syaukani dia membahaskan tentang isu menggunakan tasbih. Sebab apa? Tasbih ni Sami pun guna tasbih. Sami Buddha, Sami agama-agama lain, mereka ada tasbih. Malah tasbih mereka lagi besar. Adakah dengan cara kita menggunakan tasbih kita meniru agama dia? Adakah ini menjadi satu kesalahan? Apa yang Imam Asy-Syaukani bagi tahu dalam kitabnya, kesimpulannya beliau berpendapat bahawa penggunaan biji tasbih adalah harus. Beliau mengulas dua hadis sebelum ini dengan menyatakan tentang dua hadis yang lain menunjukkan keharusan bertasbih dengan batu kecil. Begitu juga dengan biji tasbih, kerana tiada beza di antara keduanya. Kerana perakuan Nabi Muhammad adalah bagi kedua-dua perbuatan wanita tersebut, tindakan baginda tidak mengingkari dan memberi panduan kepada yang lebih baik dan tidak menafikan keharusan dalam menggunakan biji tasbih. Bermaksud, tadi mula-mula Nabi bagi tahu boleh bertasbih dengan menggunakan jari. Nabi bertasbih menggunakan jari. Dan dalam hadis yang lain juga ada Nabi bagi tahu, macam tadi kita tengok Safiyah bertasbih menggunakan biji-biji batu. Jadi nak dapat biji-biji batu ni susah. Jadi orang buat dalam bentuk tasbih yang dipegang dan diikat dengan tali supaya apa? Menjadi wasilah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama adalah berzikir, manakala biji tasbih adalah wasilah bagi memudahkan pengiraan. Contohnya zikir selepas solat fardu, bilangan tasbihnya adalah 33 kali. Namun begitu jumlah bilangan zikir tidak terhad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu nak berzikir dengan lebih lagi, maka ianya digalakkan dan tiada halangan dalam agama ini. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Nabi berkata, sesiapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah,
Sesiapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atin, sebanyak 100 kali. 100 kali sehari, maka baginya seumpama pahala membebaskan 10 hamba. Ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan, dan baginya perlindungan daripada syaitan pada hari tersebut sehingga malam. Jadi nak kira 100 ni tak dapat nak kira. Sebab apa? Dia satu bilangan yang banyak, 100. Jadi penggunaan biji tasbih ni, yang satu tasbih ada 33 kali, satu tasbih ada lebih kurang dalam 100 biji, ini memudahkan kita dalam mengira. Maknanya ada KPI dia, ada sabdaan Nabi dalam berbentuk-bentuk zikir yang Nabi kata 33, 100 kali, 1000 kali, 10 pagi selawat pagi, 10 pagi, 10 kali selawat pada waktu petang, dan ada ganjaran-ganjarannya. Jadi penggunaan tasbih ni, bukannya tasbih itu yang berzikir, mulut berzikir, tapi tasbih itu adalah wasilah sebagai penunjuk cara untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam pendapat yang lain memberitahu, cuma kedapatan juga memakai tasbih di tangan seperti gelang. Cara ini kelihatan pelik dan dianggap sudah tersasar daripada maqasid. Contohnya ada orang pakai tasbih letak kat leher, dia jadikan rantai. Dia tak pakai rantai emas ke, rantai silver ke, loket ke, tak. Tapi dia gantung tasbih dekat leher dia. Dengan niat dia kata, oh ini untuk aku mengingati Allah. Tapi dia pakai kat leher dia. Ataupun dia buat gelang. Dia buat gelang, dia kata ini sebagai tanda aku mengingati Allah. Tanda mengingati Allah mestilah dengan ucapan. Bukannya kita menggantungkan. Tapi dia kata itu sebagai tanda dia mengingati Allah. Hal ini sangat berbahaya. Pada masa yang sama, amat dibimbangi dengan cara sebegitu, kita akan riak dengan amalan zikir menggunakan biji tasbih. Maka sewajibnya kita memelihara hati agar kekal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah kita pakai tasbih dekat sini, rantai. Lepas tu kita pakai gelang ke daripada tasbih, kita berjalan keluar. Orang tengok kita. Orang kata, uish, dahsyat orang ni. Kita akan takut, kita akan rasa riak dalam hati kita. Oh, dia pakai tasbih, oh, ni mesti wali lah, apalah, kuat bertasbih lah, kuat berzikir lah. Kan, kita risau perkara itu. Lebih sebaiknya tasbih itu disimpan di dalam poket seluar ke, poket baju ke, bila nak tasbih, baru digunakan. Bukannya digantung menjadi pameran. Inilah perkara yang merisaukan. Boleh bertasbih, boleh menggunakan biji tasbih, tapi digunakan untuk berzikir. Bukannya sebagai perhiasan di badan kita. Diletakkan di leher ataupun di tangan sebagai contoh untuk kata mengingati Allah. Itu bukanlah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membid'ahkan satu-satu amalan, kita tidak kata perkara itu haram ataupun halal, tapi halal dalam sudut cara kita mengingati Allah. Tapi akan menjadi haram sekiranya perkara itu membuatkan kita riak, mempamerkan kepada diri kita dengan buat rantai lah, membuat gelang lah dengan tasbih. Itu perkara itu sepatutnya perlu dielakkan. Lebih kepada memelihara hati kita dan juga memelihara pandangan dan tanggapan orang lain. Kita tak nak orang pandang kita dalam keadaan kita membawa imej Islam, tapi orang pandang kita dalam keadaan tak bagus. Maksudnya, oh dia ni riak. Dalam masa sama kita pun takut yang diri kita riak. Wallahualam, sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.